¿Cómo hacer para no quererte? Yeah. Tú, nadie como. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati Ustazah Hawa binti Alias dan yang dikasihi rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pada hari ini saya Abdullah Syahid bin Abdul Hamid yang bernama metrik D1931234 bersama rakan-rakan kumpulan saya akan membentangkan atau membuat video review yang bertajuk yang kami dapat, iaitu surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Sebelum itu saya akan menceritakan serba sedikit tentang surah Al-Fatihah. Yang pertama sekali, surah Al-Fatihah ini diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. So maksud kat sini ialah ianya surah Makkiyah. Untuk tahu macam mana ianya surah Makkiyah atau Madaniyah, kita lihat pada sekiranya Nabi Muhammad SAW ayat tersebut turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka ia dipanggil Makkiyah. Dan sekiranya surah tersebut atau ayat tersebut diturunkan selepas Nabi berhijrah ke Madinah, maka ia disebut Madaniyah. Kerana itu pendapat yang paling sahih, paling tepat, dan pendapat yang paling ramai ulama. Kerana ada juga ketika Nabi Muhammad SAW dia sudah berhijrah ke Madinah, akan tetapi dia datang ke Mekah untuk melakukan haji wida. Pada waktu tersebut ayat itu diturunkan, tapi ia tidak disebut surah Makkiyah. Tapi sebab apa? Sebab Nabi dah hijrah dah ke Madinah, tapi dia datang ke Mekah untuk buat haji wida saja. So disebut surah Madan, ayat ataupun surah Madaniyah, kerana Nabi Muhammad SAW telah berhijrah. Okey, yang kedua, tidak ada juga yang di dalam bumi ini selain daripada Al-Quran yang kita sebut sehari dalam 17 kali, iaitu sehari 17 kali berulang tanpa kita rasa bosan surah ini. Tidak ada kitab lain yang selain Al-Quran di dalam bumi ini yang sekarang orang kata boleh baca pada setiap hari sebanyak 17 kali, selain Al-Quran sahaja, iaitu surah Al-Fatihah. Kemudian surah Al-Fatihah ini mengandungi 7 ayat dan ia disepakati seluruh ulama. Alright. Okey, kemudian saya akan ceritakan serba sedikit tentang tata bahasa Arab. Kalau kita lihat dalam slide saya ada buat, yang pertama kita terangkan tentang idhafah. Apa itu idhafah? Kata sandaran. Macam contoh Suratul Fatihah. Kita tak tulis as-surah Al-Fatihah, kita tulis Suratul Fatihah. Sebab apa? Surah itu dia punya mudhaf, dan surat dan Al-Fatihah itu ialah mudhafun ilaih. Okey, kat situ tanda-tanda mudhaf ialah pertama tiada alif lam, surah tiada alif lam, dan yang kedua ada alif lam, Al-Fatihah. Dan tanda mudhaf idhafah juga ialah mudhafun ilaih ini berakhir dengan tanda kasrah, Suratul Fatihati. Okey, yang kedua, tata bahasanya ialah adawatun nafi, iaitu dalam hadis ada sebut la salata liman lam yaqra bi kitabil Fatihah. Kat situ la salata. La ni bermaksud la nafi, dan la nafi ini bermaksud tidak. So kat sini sesiapa yang tidak membaca Al-Fatihah pada waktu solat, pada ketika solat, maka tidak sah solatnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim bi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama, nama saya Muhammad Ashraf bin Zakaria, nombor metrik D19312-312. Okey, insya-Allah bahagian yang saya ditugaskan ialah untuk menceritakan sedikit tentang tadabbur Al-Fatihah ayat yang pertama, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sedia kita maklum bahawasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripada ayat Al-Fatihah. Dia tak sama macam surah-surah lain. Surah-surah lain Bismillahirrahmanirrahim dia bukan termasuk dalam surah. Tetapi kita Al-Fatihah dia dikira adalah satu surah daripada surah Bismillah. Okey. InsyaAllah saya akan ceritakan satu persatu daripada setiap perkataan yang ada di dalam huruf Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang pertama kita tengok huruf ba. Okey, asal perkataan ismu kan, nama. Kalau kita tahu alif sin mim isim kan, nama kan. Tapi kenapa dibuangnya alif dan ditaknya ba? Okey, bahasa Arab ni kalau kita nak tahu, alif ni kalau kita nak tengok dia ni makna panjang. Contoh huruf fa ditambah alif jadi apa? Fa. Huruf qa ditambah alif jadi qa, panjang. Tetapi di sini Allah tidak letakkan huruf alif kerana Allah nak bagi nak mengisyaratkan bahawasanya rahmat tu adalah pendek. Allah nak memendekkan masa rahmat tu datang kepada kita. Dia tidak panjang, sebab tu dibuangnya alif. Kalau kita tengok dalam surah ayat yang berbunyi Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita tengok huruf ejaan dia ba alif sin. Ayat ni je yang Allah letak ba alif sin. Hak lain Bismillahirrahmanirrahim Allah buang alif. Ini yang makna bahawasanya alif dalam bahasa Arab ni adalah panjang. Jadi Allah tak letak di situ kerana Allah nak memendekkan rahmat Tuhan tu turun kepada kita. Allah tak mahu ambil masa yang panjang. Okey, yang tu adalah huruf ba. Okey, itu adalah sebab kenapa alif dibuang. Okey, kita tengok huruf ba. Asal ba ni dia mempunyai 14 makna. Ba ni dia banyak makna kalau kita nak tahu. Tetapi kita nak ambil dua yang mana ada kaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ialah al-musahabah. Ini yang pertama, yang bermaksud sesuatu yang berdampingan. Okey, kalau kita tengok yang kedua al-iqsa. Yang ini adalah maksud yang kedua, yang bermaksud sesuatu yang rapat. Okey, contoh kalau kita tengok, kalau kita pakai zahaba Muhammad ila madrasah Zaidun. Okey, apa maksudnya? Telah pergi Muhammad ke madrasah bersama Zaid. Okey, kat sini dia maksudnya bersama tau. Dia bersama, tapi kita tak tahu jarak dia tu dengan Muhammad tu. Zaidun tu jarak dengan Muhammad kita tak tahu mana. Tapi kalau kita pakai bi, sesuatu, contoh kita pakai yang bermaksud musahabah. Musahabah sesuatu yang berdampingan. Jadi kita tahu Zaid dengan Zaidun ni dia berdampingan, dia tak duduk jarak yang jauh. Jadi dia jarak yang dekat. Atau kalau kita pakai al-ilsaq, yakni sesuatu yang rapat. Yang ni kita tahu Zaid dengan Zaidun dia pun berapat. Okey, ini adalah maksud huruf ba dekat sini, dengan. Asal perkataan makna dengan. Okey, kalau kita tengok yang bermaksud dengan nama Allah, yakni apabila dibuangkan dengan apabila digabungkan dengan dua makna huruf ba tadi tu kan, yang mana al-musahabah dengan al-iqsa tu kan, kalau kita bergabungkan dengan ismi tu, seakan-akan mengisyaratkan bahawasanya setiap apa yang kita lakukan, setiap apa pekerjaan yang kita lakukan haruslah kita sebut dengan nama Allah. Bismillah. Kita nak minum air, contoh kita nak minum air, kita Bismillahirrahmanirrahim, kita minum. Kita nak buat kerja sesuatu pekerjaan dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim.
ini yang mengisyaratkan bismi ini dengan nama Allah. Ini nama kenapa dipakai dengan Allah? Allah ni kalau kita tahu, Allah ni mempunyai banyak nama. Allah mempunyai banyak nama. Tapi kenapa dipakai perkataan Allah? Kerana perkataan Allah ialah perkataan yang paling tertinggi di antara yang lain. Itu yang dipakai dengan bismillahi, dengan nama Allah. Okey, kalau kita tengok Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Ar-Rahman yang Maha Pemurah, yakni pemberian dunia yang tanpa batas. Okey, yakni Allah Maha Pemurah. Pemurah Allah ni dia tak macam pemurah manusia. Pemurah manusia ada batas, tapi pemurah Allah tiada batas. Allah memberi sesuatu tu tak kira dia tu adalah beragama Islam atau bukan beragama Islam. Allah bagi keseluruh dengan tanpa batas. Allah bagi dan terus bagi. Jadi kalau kita tengok perkataan yang kedua, Ar-Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, yakni yang bermaksud yang Maha Penyayang, yakni berserta akhirat yang tanpa batas untuk orang Islam saja. Allah bagi segala nikmat kepada orang Islam di hari akhirat sahaja. Ini perbezaan dia antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman kalau kita tengok, Allah bagi ke seluruh makhluk. Tak ada batas kata, oh hang Islam, hang kafir tak boleh dapat, tak ada. Ar-Rahman Allah ni Allah bagi depa bagi kesenangan kepada orang-orang yang bukan Islam. Tapi Ar-Rahim ni dia khas untuk di hari akhirat saja. Dan dia khas untuk orang Islam, orang yang beragama Islam. Kira nanti apabila diberi syafaat, itulah dikira Ar-Rahim Allah. Okey, itu saja antara tadabbur Al-Quran Al-Fatihah ayat 1. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada video kali ini saya akan sambung berkaitan dengan review surah Al-Fatihah, iaitu ayat 1 yang berkaitan dengan maklumat tambahan lain. Jadi saya sertakan di dalam ini 3 poin. Yang pertamanya adalah nama bagi Tuhan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai banyak nama yang dikenali sebagai Asmaul Husna. Dan kita boleh rujuk di dalam surah Al-Isra ayat 110 yang bermaksud, katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Asmaul Husna, iaitu nama-nama yang terbaik. Jadi di dalam ini jelaslah bahawa Allah SWT mempunyai 99 nama yang bersesuaian dengan keperluan ataupun hajat kita. Jadi kita disyorkan apabila ketika ingin berdoa atau meminta sesuatu hajat, maka berdoalah dengan menyebut asma Allah yang sesuai. Ataupun dalam makna kata lain, apabila kita ingin mohon sesuatu pertolongan kepada Allah SWT, kita kena sesuaikan nama Allah itu dengan permintaan kita. Sebagai contohnya, kita ingin dimurahkan rezeki, so kita gunakan perkataan Ya Razak. Ataupun kita ingin dimudahkan segala urusan, dibukakan laluan untuk kemudahan bagi kita, kita berdoa dengan nama Allah Ya Fattah. Okey, poin yang keduanya adalah gelaran terbaik dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, gelaran yang terbaik bukanlah Nabi dan Rasul, akan tetapi hamba. Jadi di sini saya sertakan beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan perkataan hamba. Yang pertamanya adalah surah Az-Zumar ayat 53, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Yang keduanya adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan yang ketiga adalah surah Al-Isra, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang mana maksudnya adalah Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi di ketiga-tiga ayat tersebut ada menggunakan perkataan hamba di dalam ayat tersebut. Dan yang seterusnya adalah pekerjaan menjadi ibadah. Jadi setiap perbuatan ataupun pekerjaan seharian kita
dikira sebagai ibadah sekiranya dimulakan dengan basmalah. Jadi apabila kita mulakan segala perbuatan kita dengan bacaan bismillah ataupun basmalah, maka kita mendapat keberkatan daripada pekerjaan dan perbuatan yang kita lakukan. Ini dijelaskan dalam di dalam surah Al-A'raf ayat 96. Saya ambil potongannya yang bermaksud, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Jadi di dalam ayat ini dikatakan jika seseorang itu membuat ataupun mulakan pekerjaan dengan basmalah, maka kehidupannya akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya adalah kita hendaklah mempraktikkan bacaan basmalah di dalam kehidupan seharian kita, bukan sahaja ketika hendak membaca Al-Quran ataupun ketika hendak di dalam solat, tetapi dalam melakukan setiap perbuatan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitri bin Bakri, angka giliran di 193-12207. Yang dihormati Ustazah Hawa binti Alias dan yang dikasihi rakan-rakan seperjuangan kelas dengan saya. Seterusnya saya akan bentangkan kisah-kisah yang diceritakan dalam video, iaitu yang pertama ialah kisah Abu Sa'id Al-Mu'alla'. Kisah Abu Sa'id Al-Mu'alla' satu kali ketika berada di masjid digenggam tangannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan ajarkan padamu hari ini satu surah yang sangat istimewa yang tidak pernah ditemukan dalam Injil, dalam Taurat dan dalam Zabur. Surah ini sangat istimewa nanti ketika keluar dari masjid. Lalu orang ini berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah anda akan ajarkan kepada saya? Maka Nabi ajarkan dan dibacakan surah Al-Fatihah sampai hujung ayat. Dan Nabi berkata, inilah dia 7 ayat yang diulang-ulang, yang khusus diturunkan kepadaku. Yang mana kita tahu surah Al-Fatihah sangat istimewa kerana surah Al-Fatihah tidak ada di Injil, Taurat dan Zabur. Dan orang-orang yang membaca surah Al-Fatihah tidak akan pernah jemu. Seterusnya, kisah yang kedua iaitu kisah seorang tabi'in. Ada seorang tabi'in dalam perjalanan Iraq ke Syam. Di tengah jalan sudah gelap dan malam semasa berjalan bersendirian, tapi mahu juga mengerjakan solat tahajud kerana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semasa mengangkat takbir, lompatlah seekor harimau di depannya dan mengaum. Manakala itu, orang ini berkata dengan penuh keyakinan dan kekuatan kepada harimau itu, ya khalqallah, iaitu wahai makhluk Allah, kalau memang saya rezekimu yang ditetapkan oleh Allah untukmu, silakan makanlah saya tidak akan melawan. Tetapi jika bukan rezeki yang Allah tetapkan untukmu, maka jangan cuba-cuba ganggu ibadat saya. Atau saya mohonkan kepada penciptamu untuk hancurkan engkau saat ini juga. Dengan kalimat ini mengakibatkan harimau itu mengaum lalu pergi. Hal ini menunjukkan dia mempunyai sifat keyakinan yang cukup tinggi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, yang ketiga ialah kelebihan tentang menggunakan nama dengan maksud yang baik, iaitu jika kita hendak meletakkan nama kepada seseorang, letaklah nama tersebut yang boleh meninggikan sifatnya, yang boleh meninggikan sifat kebaikan di dunia, meninggikan karismanya, meninggikan kebaikan, dan tidak boleh memberi nama yang boleh merendahkan orangnya. Manakala nama yang elok tidak boleh disingkat kerana ia akan mungkin melarikan maksud, dan nama yang tinggi tidak boleh direndah-rendahkan
kerana ia akan memberi kesan kepada seseorang itu dalam kehidupan sehariannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Hafizi bin Muhammad Khidir. Nombor metrik di 19312432. Saya ingin menerangkan berkaitan amalan harian yang terdapat pada ayat 1 surah Al-Fatihah, iaitu kenapa huruf ba dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim tidak menggunakan alif, iaitu kerana Allah tidak ingin memberikan rahmat dalam masa yang panjang, tetapi Allah ingin segera diberikan. Ismullah seakan ada isyarat kepada kita, iaitu saat kita melakukan perbuatan apapun, mengerjakan apapun dalam hidup kita, maka hadirkanlah Ismullah. Ismullah, pengawasan Allah dalam setiap aktiviti kita jalani. Contohnya, apabila kita nak minum air, kita perlulah membaca Bismillah. Kita akan rasakan kita dekat dengan Allah, dan orang-orang seperti ini merasakan dekat dengan Allah, dia akan selalu terjaga dalam kebaikan, terjauh dari keburukan, maksiat. Maksudnya di sini, apabila kita buat apapun perbuatan, kita perlulah membaca Bismillah untuk kita sentiasa dekat dengan Allah. Okey, yang seterusnya maklumat tambahan daripada amalan harian ini. Kalau kita hadirkan ba dalam kehidupan disertakan oleh Allah, maka kalimat bersambung dengan ismun daripada sumun, dari kata sumun. Dari kata ini muncul samaun yang bermaksud tinggi. Kalau ingin meletakkan nama pada seseorang, maka letaklah nama yang boleh meninggikan kebaikan di dunia. Maksudnya letaklah nama yang bermaksud yang elok-elok lah kepada orang tu, supaya meninggikan kebaikannya di dunia apabila orang menyebut namanya. Kalau huruf ba dia tidak baca dengan betul, walaupun tiap hari dia bismillah, bismillah, bismillah. Dalam kalimah ba ini Allah ingin lekatkan ketika dia sedang membaca huruf ba dan dia gabungkan dengan nama Allah, dan iaitu bismillah. Maksudnya dia berusaha untuk menghadirkan pengawasan Allah dalam kehidupannya. Orang yang yakin dilihat Allah, dia selalu hati-hati dalam perbuatannya. Apabila dia mahu meminum air sekalipun, dia akan melihat dulu air itu. Maksudnya di sini, apabila dia mahu minum air itu, dia akan dilihat dulu, iaitu dia takut apabila kalau dia minum air ini tetapi tidak disukai Allah. Okey, saya berikan satu contoh. Apabila kita di pesawat, apabila kita di atas pesawat, kita ditawarkan air, macam-macam air, macam-macam jenis air. Kita mesti melihat dulu air yang ditawarkan oleh kita. Kita takut Allah tidak suka kepada minuman kita. Jadi di sini orang yang menggunakan ba dalam kehidupannya digabungkan dengan nama Allah, insya-Allah kehidupannya terjaga. Jadi sekian daripada saya, penerangan berkaitan amalan harian daripada ayat 1, dan saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakirin bin Abdul Majid. Nombor metrik di 19312247. Pada hari ini saya akan meneruskan lagi perbincangan, iaitu dari segi pengajaran ayat dalam ayat 1 surah Al-Fatihah. Pengajaran yang diperolehi daripada ayat tersebut iaitu kita hendaklah menghadirkan perasaan bahawa Allah SWT sedang melihat setiap perbuatan hamba-hambanya. Dengan cara ini, kita sebagai manusia dan juga hamba Allah SWT, kita akan sentiasa berhati-hati dan tidak sewenang-wenangnya melakukan maksiat kepada Allah SWT. Ini kerana kita akan merasa gentar bahawa Allah SWT sentiasa melihat segala perbuatan yang kita lakukan. Antara cara untuk menghadirkan perasaan ini iaitu kita hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan sesuatu perkara. Hal ini dapat dibuktikan apabila
Majoriti manusia di bumi ini hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika melakukan perkara-perkara yang baik. Dan saya percaya tidak ada manusia yang membaca bismillah sebelum melakukan perkara-perkara yang mungkar. Contohnya seperti menghisap rokok, berzina dan sebagainya. Pengajaran seterusnya iaitu kita mestilah mengagungkan dan meninggikan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Antara salah satu cara mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala iaitu kita sentiasa melafazkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berdoa. Seperti contoh nama-nama Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Seterusnya, antara nama-nama Allah yang paling agung iaitu kalimah Allah itu sendiri yang berhuruf alif lam lam ha. Ini kerana apabila perkataan tersebut dibuang satu huruf, maka perkataan tersebut tetap kembali kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini juga bertepatan dalam video tersebut bahawa apabila kita sentiasa mengamalkan dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berdoa, ini secara tidak langsung dapat mudah dikabulkan permintaan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini juga boleh menjadi salah satu tips untuk berdoa. Pengajaran yang ketiga yang diperolehi dalam ayat 1 surah Al-Fatihah iaitu kita perlu membaca bismillah ketika melakukan segala perbuatan agar kita mendapat nikmat serta keberkatan di dunia dan di akhirat. Hal ini dapat dibuktikan bahawa jika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika minum, kita mendapat nikmat iaitu kekenyangan, dan seterusnya kita mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Dan jika kita tidak mengamalkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita minum maupun kita makan, kita hanya mendapat nikmat kekenyangan yang hanya didapati di dunia sahaja, dan perkara tersebut tidaklah menjadi ibadah kepada kita. Dan semestinya apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam segala perbuatan kita, ia menjadikan segala perbuatan kita itu tadi sebagai salah satu ibadah, dan secara tidak langsung akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan lebih-lebih lagi kita akan mendapat ganjaran pahala apabila melakukan segala perbuatan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Nabil Fadlan bin Abdul Hamid, nombor metrik D193-12245. Jadi pada malam ini saya akan membentangkan mengenai tugasan yang telah diberikan oleh ahli kumpulan saya sendiri. Jadi tugasan yang saya peroleh daripada ahli kumpulan yang membawa kepada huraian ayat daripada surah lain dan kaitannya. Seperti mana yang telah saya ketahui bahawa tugasan kumpulan kali ini mengenai ayat pertama dalam surah Al-Fatihah iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya diminta untuk menghuraikan ayat daripada surah lain iaitu surah Al-Fatihah dan kaitannya. Jadi saya telah memilih surah Al-Alaq ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, bacalah iaitu wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan iaitu sekalian makhluk. Jadi mari kita lihat kaitan yang terdapat dalam surah Al-Alaq ayat pertama. Yang pertama, persamaan pada kalimah Bismillah iaitu penggunaan huruf ba yang sama mempunyai fungsi
yang sama, iaitu taukid, iaitu pengkuat, kepada lafaz jahalah, iaitu Allah. Seterusnya, persamaan kepada kalimah bismillah, alif dan kalimah ini dikhazafkan sama seperti kalimah basmalah dalam surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Seterusnya, mari kita lihat kaitan yang kedua. Yang kedua adalah mengenai kalimah bismillah. Apa kalimah bismillah? Iaitu tafsir perkataan ialah nama Allah, yakni apabila digabungkan dengan dua makna yang berada di huruf ba tersebut, seakan-akan ada isyarat pada kita saat melakukan apapun perbuatan, maka hadirlah dengan kalimah bismillah, iaitu dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitan yang ketiga pula adalah contoh yang kaitan yang ketiga, iaitu contoh yang diberikan dalam surah ini. Jadi contoh yang diberikan dalam surah ini ialah bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Jadi di situ saja tugas penyampaian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.